Hadiah kahwinan. Hadiah perkahwinan boh. Ni hadiah perkahwinan saya untuk Abawi. Ingat Abawi? Beras kita beli Assalamualaikum, Ahmad. Okey awak-awak, hari ni hari Ahad, 20 hari bulan rasanya. Betul, 20 hari bulan. Ya dah kot. Dua perkongsian lah yang saya nak kongsi dengan awak-awak hari ni. Dua kebahagiaan, dua kejayaan dan dua benda yang membuatkan saya bahagia lah. Pertamanya, terima kasih kepada semua sahabat-sahabat, subscriber saya yang sekarang ni dah mencapai 1,000. Alhamdulillah. Selepas 4 bulan saya berusaha, akhirnya tercapai juga angka 1,000 tu. Jadi Alhamdulillah, berkat kesabaran, orang kata sokongan daripada awak-awak semua, akhirnya saya dapat angka tu. Alhamdulillah. Kalau nak cerita balik tentang perjalanan tu, memang ranjau dia 1001 ranjau lah. Bukan senang boh. Untuk kita dapatkan 1 subscriber tu bukan senang. Tuhan je lah yang tahu. Tapi Alhamdulillah pada akhirnya, benda yang saya sangka benda tu mustahil untuk saya dapat, maklumlah siapalah saya untuk orang tengok kan. Kita bukan orang yang ada nama, bukan artis ke siapa-siapa kan. Kita orang biasa kan. Siapalah yang nak tengok kita pada mulanya, masa kita mula-mula aktif dengan YouTube ni. Tapi berkat kesabaran dan dorongan sahabat-sahabat, cikgu saya kan, kawan-kawan, keluarga saya, pada akhirnya tercapailah juga angka 1,000 tu. Dan yang kedua, kebahagiaan saya hari ni adalah apabila seorang hamba Allah ni, dia nak kahwin hari ni boh. Hari yang bahagia untuk dia hari ni. Sahabat saya ni selepas 20 tahun boh, dia berada di penjara. Kalau sahabat-sahabat masih ingat, awak-awak masih ingat, dia pernah dijatuhi hukuman yang berat lah. Maknanya sebab dia terlibat dengan militan lah. Al-Ma'unah. Jadi siapa yang tahu lah pada kisah tu pada tahun 2000 lah, lebih kurang 1999, tahun 2000, Al-Ma'unah dia salah seorang daripada ahli Al-Ma'unah tu ditangkap dan dipenjara. Sehinggalah pada tahun lepas dia dibebaskan pada bulan Ogos 2020 dia dibebaskan dengan limpah kurnia yang di-Pertuan Agong lah. Maknanya dia dapat pengampunan yang daripada yang di-Pertuan Agong. Kalau nak cerita balik kisah dia tu boh, maknanya memang Allah Ta'ala buat satu perjalanan yang sangat hebat lah untuk dia. Perjalanan dia tu sehinggalah dia keluar dan sekarang ni dia nak kahwin lah boh. Saya masih ingat pada awal saya jumpa dia masa tu, masa di penjara Marang tu, saya masih ingat detik-detik tu sampai sekarang. Saya masih ingat momen-momen tu, saya masih ingat. Bila saya terfikir untuk interview dia tu, dan saya minta kebenaran daripada masa tu pengarah penjara Tuan Sani. Saya minta kebenaran daripada Tuan Sani dan diberi kebenaran untuk menemu ramah Awi ni, Abang Awi kita ni, Al-Ma'unah ni, untuk tanya balik kisah dia, apa semua kongsian dia. Dan masa saya jumpa dia pertama kali tu, saya masih ingat dia pegang tangan saya boh. Sorry. Dia pegang tangan saya, dia genggam tangan saya. Dia kata, bang, tolong bang, lama dah duduk dalam cara ni, 20 tahun dah saya duduk dalam cara ni. Dan ayat dia tu membuatkan saya rasa macam tu, ya Allah ya Tuhanku, aku kena tolong dia. Aku kena tolong dia dengan cara macam mana? Cara melaporkan sesuatu yang realiti yang baik lah untuk dia. Melaporkan sesuatu yang baik untuk dia dalam Harian Metro masa tu. Harian Metro dan Berita Harian lah, NSTP. Dan Alhamdulillah, saya balik dan saya fikir macam mana aku nak buat satu cerita untuk menggambarkan bahawa Abang Awi ni memang boleh dah kalau nak dikeluarkan daripada penjara dah. Dan untuk pengetahuan sahabat-sahabat, bukan sekadar rekaan ataupun apa-apa, Abang Awi ni memang orang yang baik. Dia ni memang orang yang sangat baik. Maknanya bagi saya dia masuk
dia terlibat dengan militan dan dia masuk dalam penjara tu pun sebab dia berada di satu tempat yang salah pada waktu yang salah tu saja. Bukan dia datang daripada orang yang background dah jahat ke, orang yang dah ada rekod jenayah ke dok. Dia orang kampung biasa bah. Tapi pada masa tu mungkin keadaan dia masuk satu orang dan sebagainya, dia terlibat dengan militan tu. Siapa-siapa pun boleh duduk di tempat dia, termasuklah saya. Kalau Allah Ta'ala nak uji kita, siapa-siapa pun boleh duduk di tempat dia. Jadi bukan kerana dia jahat, bukan kerana dia ni orang yang tak baik dan sebagainya dia masuk penjara, tapi kerana dia berada di satu tempat yang salah di waktu yang salah. Jadi dia terpangkap dengan situasi tu bah. Okey, kita nak mau cerita lah pasal kasus-kasus hilang tu. Tak apalah, jadikan pengajaran untuk kita Cuma hari ni saya nak pergi, dia nak kahwin. Pukul 10.30 lagi dia akan kahwin. Maknanya kahwin dengan seorang ialah isteri dia lah. Maknanya Allah Ta'ala dah letakkan jodoh dia dengan orang tuang tu. Bayangkan boh, dia tak pernah terfikir pun sepanjang 20 tahun dia duduk di penjara. Dan akhirnya dia ada orang yang boleh terima dia, ada orang yang boleh sudi jadi isteri dia. Ya Allah, tu semua kehendak Allah boh. Benda yang Allah Ta'ala atur dah jalanan dia. Mungkin sengsara pada peringkat awal, dan sekarang ni saya tengok kehidupan dia semakin hari semakin baik, semakin hari semakin baik. Daripada keluar daripada penjara itu, lepas tu ambil lesen, lepas tu kerja, sekarang ni nak kahwin pula. Jadi perjalanan yang Allah Ta'ala tetap ke dia tu, ya Allah, maknanya sungguh indah, sungguh indah. Allah Ta'ala ni sangat sayang pada hamba dia. Dan kalau awak nak tahu, Abang Awi ni masih duduk dekat penjara itu boh. Setakat yang saya jumpa dia pada bulan 5 2020, dia dah khatam 160 kali Al-Quran. Dah khatam Al-Quran 160 kali sepanjang duduk dalam penjara tu. Kerja dia kalau duduk ngukir, semayang, makan, ngaji, tu je kerja dia bah. Tu je kerja dia dalam penjara. Jadi mungkinlah asbab daripada orang kata hubungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala tu, pada akhirnya Allah Ta'ala mencipta satu situasi yang mana Allah Ta'ala buat orang ingat balik kisah dia melalui cerita saya kan. Sebab orang dah lupa dah cerita dia pada masa tu. Orang dah ingat dah Al-Ma'unah ni. Tapi bila keluar je cerita yang saya buat tu, Alhamdulillah. Maknanya Allah Ta'ala atur benda tu bah. Allah Ta'ala atur, bukan sebab saya yang pandai-pandai, tapi Allah Ta'ala dah atur comel dah. Siapa Allah Ta'ala pilih untuk jaga tu masa tu, untuk buat cerita tu, sehingga kan orang pandang, orang ingat balik pasal dia viral lah. Cerita tu viral pasal lama dah Al-Ma'unah dah timbul balik kan. Sehinggalah yang di-Pertuan Agong berkenan. Yang di-Pertuan Agong sekarang berkenan memberi pengampunan kepada dia, dan dia dibebaskan pada bulan Ogos. Bukan dia saja pun bebas, tapi kawan-kawan dia lebih kurang 10 atau 11 orang lagi pun yang ada di penjara Kajang pun bebas juga. Bebas juga. Sekarang ni masing-masing dah menjalani kehidupan masing-masing. Bagi saya dia orang ni semua orang baik-baik. Cuma pada masa tu je dia orang tersilap mungkin. Yelah, banyak keadaan. Maknanya Allah Ta'ala nak macam tu. Allah Ta'ala yang nak dia macam tu jadi. Maknanya hidup takdir dia macam tu dah. Kita pun kita tak tahu, saya sendiri pun tak tahu bila macam mana dugaan-dugaan saya lepas ni pun saya tak tahu. Entah esok mati pun kita tak tahu. Kehidupan kita ni kita tak boleh nak jangka. Tapi apa yang kita boleh buat, kita buatlah sesuatu yang datangkan kebaikan untuk semua orang, untuk diri kita. Sebab kasih sayang Allah tu memang kita perlu lah dalam hidup kita. Benda-benda lain tu sampingan je bah. Tapi kasih sayang Allah ni, apabila Allah sayang kita, segala-galanya indah. Segala-galanya indah Allah Ta'ala cipta untuk kita. Tak kira lah makna benda tu mungkin dugaan kita ke apa ke, indah semua. Tak ada benda yang tak baik. Benda yang Allah Ta'ala tetapkan untuk kita semuanya baik-baik. Jadi kita tak mau cerita panjang lah. Sebab saya pun nak kena pergi Ulu Terengganu ni. Dia nak akad nikah dalam pukul 10.30 lagi. Jadi kena pergi dah lah. Takut lewat-lewat kan, tak boleh masuk ke benda tu kan. Maklumlah PKP ni apa benda semua. Tapi insyaAllah lah, saya pun nak pergi coverage. Saya bekerja ni, saya bekerja. Jadi insyaAllah awak-awak, terakhir kali lagi saya nak ucapkan terima kasih kepada 1000 subscriber saya. 1000 subscriber saya yang orang kata percaya dengan channel saya. InsyaAllah saya janji dengan awak-awak, janji dengan subscriber, saya akan jadikan channel saya ni sebagai satu channel yang boleh membantu ramai orang, membantu orang berniaga, membantu orang yang memerlukan dan sebagainya, insyaAllah.
Teruslah support saya, teruslah subscribe channel saya. InsyaAllah semoga Allah Ta'ala memudahkan segala-galanya dan jadikan channel saya ni asbab untuk saya ke syurga Allah. Masya Allah. Okey, Assalamualaikum. Okey, jom kita. Abawi. Alhamdulillah keadaan dah teruja dan berdebar-debar sikit Berdebar. Hari ni insya-Allah akan menamatkan dalam berjam. Mana berlatih belaka dah jawab-jawab apa Insya-Allah, insya-Allah. ya. Kata benda ni macam mana, berapa hari lama ni tunggu waktu berapa hari tangguh kau ni? Tangguh dah 3 kali tangguh dah. 3 kali tangguh 3 kali tangguh. Kalau ikut planning asal Ikut plan ni 5 bulan, 17 tangguh pada 17 pada 20 bulan ni. akhirnya Akhirnya insya-Allah. Insya-Allah hari ni hari Ahad. Amat Sarkawi bin Sulung saya mengahlikan dikau dan saya menikahkan dikau akan Siti Hawa binti Harun yang telah mewakili wali bapanya kepada saya pada menikahkannya dengan dikau dengan mas kawin sebanyak RM1,000. Saya terimalah akan nikahnya Siti Hawa binti Harun dengan mas kahwin yang tersebut itu. Ada tadi. Takkah ibu kata sah tak? KO kan KO kan aku okey lah. Sah itu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, barakallahu lakum wa baraka alaikum. Tahniah Abawi jadi suami orang dah. Terima kasih banyak. Pada akhirnya semoga Allah Ta'ala kekalkan kebahagiaan hingga ke akhir hayat Abawi dan bersama isteri hingga ke syurga Firdaus insya-Allah. Kita doa-doa amin. Tahniah Abawi. Terima kasih semua. Okey. Mana agak perasaan selepas pada akhirnya penantian tu happy hari ni? Alhamdulillah dah selesai lah. Alhamdulillah. Okey awak-awak, alhamdulillah sampai situ je lah perkongsian kita hari ni. Alhamdulillah selesai. Itulah benda orang kata aturan yang Allah Ta'ala tetapkan untuk kita. Kita tak tahu ada beberapa benda yang kita tak tahu dalam hidup kita. Rezeki kita, jodoh temuan kita dan ajal maut kita. Dan hari ni dah tertulis dah Abawi berkahwin dengan Hawa. Dan kita doakan semoga kahwinan dia bahagia hingga ke syurga. Isteri ni satu benda anugerah daripada Allah lah. Kita tak akan sesekali tahu nilai seorang isteri selagi kita tak kehilangan dia. Jadi siapa-siapa yang ada isteri tu, hargailah isteri, sayanglah dia. Maknanya manjakanlah dia, happy-happykanlah dia. Sebab bukan senang untuk dapatkan isteri dan bukan senang Allah Ta'ala nak bagi kita isteri. Kita mungkin boleh sembang nak cari orang ni lah, nak cari orang tu, nak ngorak orang ni, nak ngorak orang tu. Tapi benda tu semua perancangan kita. Kadang-kadang kita dah cuba dengan segala jiwa kita untuk cari isteri, untuk dapatkan memenangi hati seorang wanita. Tapi bila Allah Ta'ala maknanya bukan jodoh kita, bukan benda yang Allah Ta'ala rasa yang terbaik untuk kita dan kita pun bukan terbaik untuk dia, maka benda tu tak akan jadi kenyataan. Ramai mana orang yang bercinta puluh-puluh tahun ada, yang bertunang pun maknanya nak kahwin esok pun hari ni tak ada kahwin sebab ada jodoh. Orang yang kahwin pun berpisah siapalah kita nak macam ni nak kabur.
Maknanya kita tak nak kata benda lah. Apa saja yang berlaku kat atas diri kita ni semua benda yang Allah Ta'ala tetapkan. Jodoh, pertemuan, ajal maut kita, rezeki kita. Maknanya benda tu semua dah ada dah. Atur orang tu dah ada dah. Cuma kita lah manusia ni kita kena berusaha. Berusaha ni orang kata maknanya asbab lah. Maknanya memang itulah peraturan kehidupan dalam alam ni. Tidak apa-apa, kita tak mau cakap banyak. Tolong subscribe channel ni. Ni salah satu orang kata selingang lah daripada konten-konten saya. Ni selingang saja, konten selingang saja. Maknanya nak cerita pasal Abang Awi ni, pasal dia punya kronologi dia tu, macam mana dia daripada penjara magang keluar. Maknanya sekarang ni Allah Ta'ala dah bagi jodoh dia, Masya Allah. Maknanya siapa yang sangka, dia pun tak sangka. Ada orang yang sangka, malah penuh orang rasa macam dia tu tak keluar dah daripada penjara tu. Tapi dengan kehendak Allah, pada akhirnya dia dibebaskan dengan limpah kurnia yang di-Pertuan Agong sekarang. Jadi saya pun mewakili dia mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang di-Pertuan Agong kerana ialah bagi peluang. Sebab saya percaya pada peluang yang kedua, bah. Setiap orang perlukan peluang dan peluang kedua. Okey, bah. Jangan lupa subscribe kerana akulah Ahmad itu. Okey, bye-bye. Kita tak ada hadiah kita nak bagi ke Abang Awi hari ni. Tapi saya tengok dalam kereta saya ada beras kapit. Jadi kita bagi beras pun. Kita beras dah. Sekejap Abang Awi. Allah. Mantap. Hadiah saya jadi. Hadiah perkahwinan boh. Ni hadiah perkahwinan saya untuk Abang Awi. Ingat Abang Awi? Beras kita beli Jadi jangan orang kata kita sayang isteri kita. Bukan kata kita nak je, tapi kita sayang isteri kita. Beras kita cari, beras kita beli. Kita pergi belah. Okay, Abang Awi, terima kasih. Sebab sudi terima saya untuk interview dan sebagainya. Saya pun sama-sama juga mengucapkan terima kasih kerana datang dan hadir sini dan mengucap tahniah kepada saya tu. Dan semua saya ucapkan semua dengan jutaan terima kasih semua. Ada doa untuk Mak Adet. InsyaAllah, dan harap Mak pun akan jumpa jodoh dalam masa terdekat. Amin. Okay, Abang Awi, terima kasih ni. Hadiah perkahwinan pada Mak. Berat dah. Okay, Abang Awi, terima kasih. Alright. Tak balik, tak kena air. Tu lah. Tak ada masa lagi. Betul lah. Tapi Mak nak pergi ke Ulu, nak pergi cari ikan baung. Alang-alang mari sini dah. Nak pergi buku ikan baung. Baiklah Abang Awi, kita jumpa balik Okay, Assalamualaikum. Tahniah Abang Awi.